di Malaysia. Jadi kalau kita tengok sebelum merdeka, perkembangan sektor perniagaan di Malaysia ni kelas, kita boleh bahagikan kepada beberapa fasa. Fasa yang pertama ialah kita tengok sebelum mencapai kemerdekaan. Perniagaan di Malaysia, sektor utama sebelum mencapai kemerdekaan, kalau kita ambil daripada tahun 57 lah, jadi sektor utama kita adalah pertanian, memberi penekanan ke atas kegiatan penanaman getah dan pelaburan biji timah. Masa itu kita masih lagi dijajah oleh British. Jadi mereka tak fikir benda lain, mereka cuma nak ambil hasil bumi sahaja. Jadi sektor utama. Jadi kita nak biji timah, ambil biji timah. Lepas itu hasil biji timah dan getah itu mereka kerjakan di tanah Melayu. Lepas itu mereka hasil bawa pergi ke England untuk menyokong dia punya industri sana. Okey. Lepas itu bila merdeka, lepas merdeka kita pun pada awal kemerdekaan, sebelum tahun 60 masih lagi kita mengekal lagi cara ekonomi perniagaan yang ditinggalkan penjajah. Mula tahun 60 kita baru nak mempelbagaikan ekonomi negara, memperkenalkan masih lagi pada sektor pertanian, iaitu dengan penanaman kokos, lada hitam dan kelapa sawit. Ekspor, industri pergiatan ekspor seperti industri makanan dan minuman, barangan telah dilaksanakan. Dan pada tahun 60-an barulah kita dengar jenama apa kelas? Yang paling popular sekarang ni, yang kita minum, jenama Yos kan? Yoh Yap Seng tu. Dia itu adalah antara orang yang memulakan perniagaan pemakanan dalam ni, Yos tu. Okey. Itu okey. Tahun 70-an. Okey, apa yang berlaku kelas? Sebelum pada tahun 69 berlaku apa satu kekacauan di negara kita yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan ekonomi di antara kaum. Jadi berlakulah satu chaos tahun 69. Jadi pada tahun 70-an kerajaan telah mengubah cara perniagaan kita. Jadi penanaman dan sumbangan kelapa sawit lada hitam semakin meningkat, manakala penanaman getah telah mulai merosot, sebab getah ni dia bersaing dengan getah kelas? Getah tiruan. Jadi mulalah kerajaan memperkenalkan dasar industri berorientasikan ekspor, dilaksanakan pelaksanaan gerakan pelaburan. Sektor kedua dan ketiga mulai menjadi pembangunan ekonomi negara, dan sektor utama masih menjadi tulang belakang. Jadi ekspor kita masih lagi kepada bahan-bahan, kita memproses bahan-bahan utama pertanian tadi, membentuk contoh membuat minyak kelapa sawit, lada hitam, serbuk lada hitam. Lepas itu kita proses, baru kita ekspor. Kalau dulu kita ekspor sebiji lada hitam lepas ke luar negara. Sekarang kita proses dulu, baru kita ekspor. Itu ni. Bila kita buat macam tu kelas, apa yang berlaku? Kilang pun mula buka di negara ini banyak, dan pekerja pun ramai. Okey. Lepas itu tahun 80-an. Di sini bila peralihan pada tahun 81, Tun Dr. Mahathir mengambil alih. Jadi kita mula ke arah perindustrian berat, iaitu buat perindustrian berat. Jadi projek utama pada tahun 80-an ialah apa kelas? Okey. Di sini adalah wujudnya Highcom. Highcom tahun 80-an. Ya? Okey, tak apa, tutup pun tak apa. Okey. Wujudnya Highcom. Highcom dah tu ingat wujudnya Proton Saga. Okey, sebelum tu tahun 70 tadi kelas, kita ingat untuk wujudnya Petronas tahun 70. Untuk apa kelas? Pelombongan minyak kita. Tahun 80 baru kita masuk industri berat, iaitu mulalah dengan projek yang pertama adalah Proton Saga. Dan ingat tahun 80 adalah nama DRB. Highcom di situ, Okey. Tahun 90-an, kita mula beralih kepada kita masih lagi sektor perkilangan semakin berkembang pesat, industri berat berkembang pesat juga, beralih pada satu sektor lebih kepada perkhidmatan, iaitu kita kepada koridor Malaysia ni, ICT. Jadi wujudlah koridor raya multimedia, MSC, seperti industri teknologi dan komunikasi maklumat, ICT. Berlaku perubahan ekonomi yang berasaskan pengeluaran kepada berasaskan ilmu.
P ekonomi dan K ekonomi. Okey, 2000 sampai 2020. Tumpuan kepada sektor kedua dan ketiga. Sektor utama memainkan peranan penyumbang sebagai bahan mentah kepada perkembangan sektor perindustrian negara. Sektor pertanian moden diberi penekanan. Sektor industri didorong ekspor berdasarkan ilmu pengetahuan, industri, teknologi, komunikasi, maklumat adalah berdasarkan K ekonomi. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT amat digalakkan. Okey? Itu adalah perancangan. Jadi, apa yang berlaku selepas tahun 2020 kelas? Apa kamu nampak? Lokman? Apa berlaku? Saya berak. Hei, besok okay. Saya rekod ni. Ini. Okey, depan 2020 kita berlaku apa sekarang ni kelas? Hujung 19 apa berlaku? Bermula hujung 2019 saya wujud dah COVID-19. Jadi bila COVID-19 wujud kelas, apa perancangan ini hampir kita tengok hampir lumpuh ekonomi yang berasaskan apa ni kelas? Kalau kita nak tengok perniagaan yang berasaskan bersemuka, hampir lumpuh. Jadi onward daripada 2020 sekarang ni kelas kita tengok wujud lagi satu, tahu tak? Satu lagi sektor perkhidmatan yang popular sekarang, iaitu sektor kamu tengok penghantaran makanan segera kan, Food Panda, pembelian secara online. Yes. Jadi kita golongan ini pula nak up silah orang. Pula nak naik golongan ini yang gunakan media sosial ini. Perniagaan secara media mula nak naik. Dan nasiblah kita sudah ada basic yang agak kuat. Sekarang kamu tengok pembelajaran pun secara online. On maya. Tapi kita sekarang sepatutnya kalau kita dah ada 5G sekarang kelas, okey senang. Jadi apa lagi kekangan pada masa sekarang ni adalah kalau yang online ini adalah kita kekangan dari segi kos data. Faham tak? Kamu sekarang pakai data banyak juga kan nak belajar. Jadi itu dah kita beralih. Kita tahu apa yang berlaku selepas pasca Covid. Kita tak tahu. Itu kita nak dorong. Jadi kita sekarang ni kelas satu pembaksinan dan sebagainya. Jadi kita itu adalah perancangan manusia. Okey, untuk pengukuhan 1.7 kelas, cikgu sediakan satu puzzle untuk anda. Jadi ada soalan, tak banyak soalan ni. Jadi anda selesaikan puzzle ini. Okey, kalau anda dah selesaikan, boleh snapshot dan send kepada cikgu. Selesaikan snapshot ataupun download ini dulu, print, snapshot dan selesai dan send kepada cikgu. Kalau tak mampu kelas, anda kumpulkan dulu, buka bersemuka, kita hantar, kita bincangkan jawapan dia. Okey? Jadi itu saja untuk 1.7. Ingat 26 hari bulan kita ujian online. Minggu depan cuti. Saya akan cuba nak masuk satu topik lagi nanti bagi bab 2. Okey. Itu saja untuk hari. Ada soalan?